Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Laila dengar tak suara Ustaz? Yes, loud and clear. Clear Okey, alhamdulillah. Adriana dengar tak suara Ustaz? 3 orang je ke? No. Hadif dengar tak suara Ustaz? Awak dengar clear ke dengar sikit? Macam glitching. Dengar sangat lah. Bising. Kejap. Bising. Darwish Ryan. Darwish, awak dengar tak suara Ustaz? Mikail mana ni? Mikail. Ini Mikail Amsyah Mikail mana ni? Siapa yang ada kamera, please open your camera. Ulfa. Ulfa. Ya. Awak dengar suara Ustaz dengar sikit-sikit ke dengar clear? Dengar clear. Okey, sebab Ustaz punya mikrofon ni jauh. Macam mana Ustaz nak buat Dekatkanlah. Okey. We still waiting for our friend. Kita tunggu sikit kawan-kawan kita. Okey, sekejap. Semua dah makan ke? Lebih bagus ni. Saya keksi dalam. Oi. Dahsyat. Dahsyat. Kita semua dah makan Ulfa bawa adik dia sendiri belajar. Tak apalah. Okay, Naura, Akil. Okay, kejap We wait for another 1 minute. Hafi nak tunjuk telefon baru ke Hafi? Ustaz, ada berapa orang? Currently we have only 13 students. Kita tunggu sekejap. Lepas tu berstatus. Okay, kita akan start terus awak pun dah baru masuk. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay. Before we start our class, let us listen. Let us recite surah Al-Fatihah. Doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmat. Tak angkat tangan mesti doa pun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. First of all, I would like to thank to all of you for joining my class. Terima kasih banyak-banyak sebab awak dah masuk kelas Ustaz. Okay, sekarang pukul 10 pagi. Keadaan masih lagi baru pagi kena buka tingkap ni pun baru nak cerah. Okay, Ustaz harapkan awak semua berada dalam keadaan yang sihat. Okay, now nak tanya sebelum kelas Ustaz tadi kelas apa?
English. English. Okay, siapa ajar English? Cik Najla. Teacher Najla. Okay, now. Okay, hari ni kita akan sambung kita punya pelajaran dalam subjek tasawuf Islam. Okay, we will continue and we will proceed our topic under the subject tasawuf Islam. Okay, Ustaz nak tanya Haikal. Oh, Haikal. Haikal. Akan gambar Haikal tak bergerak. Okay, tak apa. Ustaz nak tanya Ulfa. Ulfa, minggu lepas kita belajar apa Ulfa? Ha? Minggu lepas kita belajar apa? Belajar apa minggu lepas? Sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul ke sifat mustahil bagi Allah? Bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Okey. Okey, sebelum kita teruskan, Ustaz nak tanya Noh Daniel. How many sifat Rasul do we have? Sifat Rasul ni ada berapa? Beritahu kat Ustaz Noh Daniel. Sifat wajib, Sifat wajib, sifat mustahil, sifat sifat mustahil. harus. Pandai good. Rasul ada 3 sifat. Number 1 sifat wajib, sifat mustahil and sifat harus. Okay, good. Now, I want to ask Hafiz Ryan. Nampak Hafiz Ryan duk main telefon, duk main tak teram ni. Hafiz, can you explain what is sifat wajib Rasul? Ada berapa sifat wajib Rasul? Susah. Hafiz, ada berapa sifat wajib Rasul? 3. Ha? 3. Yang pertama apa? Wajib. Sifat wajib bagi Rasul. Ada 3. Okey, ingat sifat Rasul ada 3. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Sekarang I want to ask Hafiz Ryan. Hafiz Ryan, sifat wajib ada berapa Hafiz? Salah. Khalif, sifat wajib ada berapa? 4. Okey, 4. Yang pertama? Wajib harus Siddiq. Yang kedua? amanah. Good. Siddiq, amanah. Haikal, good. Siapa nak jawab yang ketiga? Siddiq, amanah. Yang ketiga? Tabligh. Amira Sofia, good. Tabligh. Yang keempat? Fatona. Good. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. What is the meaning of Siddiq? Siddiq maksud dia apa? Benar. Siddiq, what is the meaning of Siddiq? Honest. Laila, tak nak main Laila. Hafiz, tak nak main Hafiz. Okay, Siddiq maksud dia? Honest. Honest. Bagus. Siddiq maksudnya jujur. Tabligh, amanah maksud dia apa amanah? Trustworthy ataupun responsible ataupun bertanggungjawab. Okay, Siddiq, amanah. Tabligh, what is the meaning of tabligh? Apa? Deliver ataupun maksudnya menyampaikan. Bagus. Yang keempat, Siddiq, amanah, tabligh, fatona. What is the meaning of fatona? Clever. Fatona means clever. Maksudnya Rasul seorang yang pandai. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Okay, itu adalah sifat wajib. Okay, now kita ulang satu lagi. Sifat Ustaz kalau cakap macam ni awak tak nampak. Okay, nampak tak? Belum. Okay, Ustaz kena tulis supaya kalau tak nanti awak tak tahu. Okay, tak ada banyak kali ulang ni. Sifat Sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa? 4. Siddiq,
Sekejap. Dik amanah. Sidik maksud dia. Honest. Sidik. Honest. Amanah. Responsible. Responsible. Okey, sidik, amanah. Responsible ataupun trustworthy. Responsible. Tabligh maksud dia apa? Deliver. Bagus. Tiga adalah deliver. Deliver maksudnya menyampaikan. Nombor 4 adalah Fatonah. Fatonah. Ulang balik. Fatonah means clever, bijak. Ayo tak Fatonah. Okey, ingat. Jadi amanah, tabligh, Fatonah. Kemudian kita belajar sifat mustahil bagi Rasul. Mustahil. Sifat mustahil. Siapa ingat yang pertama apa? Saya. Al-Kazib. Al-Kazib. Bagus. What is meaning of Kazib? Liar. Liar. Penipu. Rasul tak boleh tipu. Yang kedua, Al-Khianat. khianat. What is khianat? Khianat maksudnya Khianat. khianat lah. Maksudnya dia tak menjalankan tanggungjawab dengan baik. So, khianat. Yang ketiga, Al-Kitman. kitman. Kitman means Hide. hide. Rasul tak boleh menyembunyikan. Yang keempat, Al-Balada. balada. Balada means Tak pandai. stupid ataupun tak pandai. Okay, dengar sini betul. Ingat, dia macam lawan. Contoh, kalau sifat wajib bagi Rasul honest, lawan bagi sifat honest adalah kazib. Kazib. Honest, lawan dia kazib. Amanah, lawan dia khianat. Tabligh, lawan dia kitman. Fatonah, lawan dia balada. Okay, maksudnya apa? Senang je kalau awak nak ingat. Senang saja kalau awak nak ingat. Macam mana kita nak ingat? Kalau sifat wajib dia sidik, kalaulah Nabi tu jujur, mustahil bagi Rasul dia tipu. Macam tu. Kalaulah Nabi jujur, kalaulah Nabi jujur, mustahil Nabi tipu. Kalau Nabi sifat wajib dia responsible, mustahil bagi Rasul untuk khianat. Kalau Nabi ni seorang wajib dia menyampaikan, mustahil bagi dia menyembunyikan. Macam tu. Kalau Nabi ni pandai, mustahil Nabi ni stupid. Ya. Okay, faham Itu dia. Kalau sifat wajib sidik, mustahil dia mestinya liar. Kazib. Mesti dia lawan dia. Ya, ni Ustaz dah terangkan banyak dah hari tu. Seminggu kita belajar benda ni. Minggu. Okay. Now, so for today, I want to teach you a new thing. Iaitu hari ni kita belajar sifat apa pula? Harus. Sifat harus. Today, I want to teach you sifat harus. Sifat harus for Rasul. Hari ni Ustaz nak ajar awak sifat harus. Ingat, kita ada 3 sifat. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat harus. Dia tak harus. Harus ni apa pula? Ya Allah, tak ada 3. Betul, ada 3. Mustahil. Ingat sampai bila-bila. Harus Wajib. dua-dua. Siapa tahu harus ni apa? Dua-dua. Harus ni apa? Kalau dah ada, kalaulah sifat wajib tu adalah sifat yang wajib. Maksudnya semua Rasul kena ada sifat tu. Yang kedua, Mustahil. yang kedua sifat mustahil. Maksudnya Rasul tak boleh ada sifat tu. Yang ketiga sifat harus. Ya Allah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada sifat. Apa kali? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam cik semua. Okay. Setengah Nabi ada, setengah Nabi tak ada. Good question. Setengah Nabi ada, setengah Nabi tak ada. Bagus. Good answer.
Okey, siapa lagi nak jawab? Apa maksud sifat harus kat sini? Ini apa tu? Okey, sifat harus. Okey, ingat hari ni Ustaz nak jawab sifat harus. Apa maksud sifat harus ni? Ingat, sifat harus bermaksud sifat harus for Rasul means all of the sifat for human being. Maksudnya apa? Maksudnya sifat harus untuk Rasul ni adalah sifat-sifat yang ada pada seorang manusia. Ustaz ulang, apa maksud sifat Rasul? Sifat Rasul bermaksud sifat harus ni maksudnya semua sifat yang ada pada seorang manusia. Apa sifat manusia? Semua ada dekat Rasul. Sifat-sifat manusia semua ada pada Rasul. So kena faham, all of the sifat for human being. Semua sifat yang ada pada seorang manusia. Okay. Now, ingat bila tengok apa tu sifat wajib? Sifat wajib ni maksudnya semua Rasul mesti ada sifat tu. Okay, bagus. Sifat mustahil. Sifat mustahil maksudnya semua Nabi tak boleh ada sifat tu. Okay, bagus, betul. Yang ketiga, sifat harus. Sifat harus bermaksud sifat yang ada pada seorang manusia. Sifat harus for Rasul ni adalah semua sifat yang ada pada manusia juga ada pada Rasul. Maksudnya semua manusia, ingat kita ada Ustaz bagi awak masa tulis dulu. Masa tulis dulu. Lagi Ustaz nak tanya satu soalan yang susah dekat awak supaya awak berfikir. Okey. Dan okey, tengok sini. Okey. Satu soalan dekat awak. Siapa boleh jawab ni bagus. Kenapa Allah hantar seorang Rasul? Rasul tu mesti manusia. Bukannya haiwan, bukannya lembu, bukannya buruk. Kenapa Allah hantar Rasul? Apa? Sebab nanti kita tak Ada faham. akal. Sebab bagus manusia sekali. ada akal. Bagus. Sekali penjawapan bagus sebab manusia ada akal. Okey, lagi. Siapa nak jawab? Kenapa Rasul? Kan pandai, mesti ada akal. Okey. Kenapa Allah tak hantar Rasul tu daripada malaikat? Malaikat yang jadi Rasul kat kita. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz? Kenapa mesti manusia jadi Rasul? Bukan malaikat. Ya, senang nak ikut. Kenal Mira Sofia? Supaya senang kita nak ikut. Kalau lembu macam kita, apa awak cakap ni, awak cakap ni. Okey, bagus. Lagi. Siapa lagi nak try? Kenapa Rasul mesti seorang manusia? Kenapa? Cuba fikir, kenapa? Ada lagi tak jawapan? No. Cuba Noh fikir. Kenapa Nabi ni mesti daripada manusia? Apa? No? Sebab Allah tak dengar. Tak dengar, No, tak dengar. Okey, No. Kenapa Allah hantar Nabi ni mesti manusia. Manusia yang jadi Rasul. Bukannya mainan, bukannya cawan ni. Supaya senang sampai ajaran Islam. Okey, bagus. Manusia ada akal. Okey, bagus. Manusia ada akal. Bagus. Manusia okey. Hadif nak jawab. Okey, Hadif. Kenapa Hadif? Hadif, Hafiz Ryan. Hafiz. Sebab Allah dah tetapkan. Okey, sebab tetapkan lagi. Ada lagi tak jawapan lain? Okey, Ustaz mohon kepada anak-anak murid Ustaz yang lain, kalau boleh awak open kamera awak. Sebab Ustaz tak tahu awak ni ada ke tidak ni. Darwish Ryan ni ada ke tidak? Ustaz tak tahu ni. Haris ni ada. Siapa yang ada kamera, please open your camera supaya Ustaz boleh nampak muka awak tu. Okey, now. Okey. Jawapan dia. Yang pertama sekali, dia ada 3 jawapan. Okay, ingat, kenapa Allah hantar manusia? Dia ada 3 jawapan. Jawapan yang pertama, ikut suka Allah lah Allah nak hantar siapa. Jawapan yang pertama adalah itu dah menjadi ketetapan Allah.
memang Allah hantar memang Allah dah tetapkan. Yang pertama itu adalah arahan Allah. Itu jawapan pertama disebabkan Allah. Allah dah pilih dah. Yang kedua, macam jawapan Khalif tadi dengan jawapan no. Yang kedua disebabkan Allah bagi dekat makhluk yang ada akal. Yang ada akal, yang boleh berfikir. Haiwan boleh fikir tak? Boleh tak lembu tu tahu tak? Dia katakan Arisa dia tanam pokok pisang. Lembu tu ada tak pergi dekat rumah Arisa nak minta izin makan pisang kejap? Ada tak lembu pergi minta izin? Mana ada. Katakan nyamuk, mosquito. Nyamuk dia nak pergi hisap darah Haikal. Dia pergi ada tak nyamuk tu pergi minta dekat Haikal nak darah sikit? Boleh tak kan? Ada. Sebab nyamuk binatang tak ada akal. Bagus. Jawapan Khalif dengan no. Jawapan yang kedua adalah disebabkan yang pertama Allah suruh, memang Allah sebabkan. Yang kedua disebabkan manusia ada akal. So manusia boleh berfikir. Seorang Rasul tu dia boleh berfikir dia nak buat apa. Bagus. Yang ketiga. Ingat, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah macam yang jawapan Amira Sofia dan jawapan Fakih tu. Kenapa? Sebab nak memudahkan manusia yang lain ikut. Ustaz ulang. Pertama disebabkan Allah suruh. Kedua disebabkan manusia tu ada akal. Yang ketiga mudah untuk manusia lain ikut. Bayangkan kalau lembu jadi nabi kita. Lembu kata, manusia jom kita solat. Awak bayangkan lembu nak solat macam mana? Dia dah lah kaki 4. Allahu Akbar. Manusia pun takkan nak solat macam lembu. Sebab itu, macam jawapan Takif dengan Amira betul. Jawapan ketiga, Allah hantar manusia, sebab Allah hantar Rasul tu dalam kalangan manusia supaya manusia senang ikut. Bila Nabi ajar, okey, solat, angkat tangan, Allahu Akbar. Kita pun, tangan dekat telinga. Okey, Allahu Akbar. Baru senang nak ikut. Katakan, Allah ajar, girls, perempuan mesti pakai tudung dekat kepala. Bayangkan kalau lembu yang jadi Rasul, awak nak letak macam mana tudung tu? Awak pernah tengok lembu pakai tudung? Tak benar. Nampak? Sebab itu, bila Allah hantar manusia, Allah hantar Rasul dalam kalangan manusia. Yang ketiga, supaya kita senang nak ikut. Supaya mudah kita nak ikut Rasul tu. Ustaz tambah lagi satu jawapan. Ustaz tambah lagi satu jawapan. Ingat, yang pertama Allah dah tetapkan. Yang kedua disebabkan manusia ada akal. Yang ketiga untuk memudahkan manusia yang lain ikut. Yang keempat, adalah memudahkan manusia lain nak faham apa yang Rasul cakap. Bayangkan kalau lembu nak suruh Khalif solat. Dia cakap macam mana? Mo. Kita pun apa benda ni? Cakap apa ni? Nampak? Yang keempat supaya kita faham apa yang Rasul cakap. Bayangkan kalau nyamuk jadi Rasul kita. Sabar. Katakan kalau nyamuk jadi Rasul kita. Awak nak faham apa? Sabar. Awak nak faham apa kalau nyamuk cakap macam tu? Sebab itu yang keempat, Allah hantar Rasul dalam kalangan manusia untuk manusia faham apa yang manusia cakap. Okay, Amira Sofia, question. Sebab kalau Nabi Muhammad cakap pun tak ada ramai yang dengar. Tapi kalau lembu cakap apa lagi? Betul. Kalau lembu cakap mo. Apa benda tu? Dia kata pergi solat. Apa benda mo pergi solat tu? Sebab itu contoh bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semua tu Nabi ajar. Bayangkan macam mana Nabi nak ajar baca surah Fatihah kalau cakap macam bahasa lembu. Momo, tu apa benda tu nak baca dalam solat tu? Faham? Sebab itu Allah hantar manusia yang jadi rasul. Bukan haiwan. Yang pertama Allah dah tetapkan. Yang kedua, manusia ada akal. Ustaz tulislah, Ustaz tulis supaya awak nampak. Awak kalau Ustaz tak nak tulis, awak tak nampak. Okey, Ustaz tulis Okay, Ustaz sini. Yang pertama, Allah dah tetapkan. Allah. Ya. Apa? Kena salin. Boleh salin? Boleh salin. Saya dah. Ya. Yang sebab harus rasul saya tak sambung. Kejap. Ustaz nak terang dulu. Kenapa Allah hantar rasul dalam kalangan manusia? Mesti manusia yang jadi rasul. Pertama, Allah dah tetapkan. Yang kedua, manusia ada akal. Yang ketiga, disebabkan supaya mudah manusia lain ikut. Sekejap Dan yang keempat adalah supaya manusia faham apa yang Rasul beritahu. Kenapa Allah hantar Rasul dalam kalangan manusia? Disebabkan pertama Allah dah tetapkan. Allah dah tetap dah. Yang kedua, yang kedua, Allah hantar warna merah pula. Tak ada warna hijau tadi tu. Ingat yang pertama disebabkan Allah dah tetapkan. Yang kedua adalah sebab manusia ada akal. Macam Khalif dengan Noh cakap tu, sebab manusia ada akal, barulah manusia boleh fikir. Yang ketiga, supaya mudah manusia lain ikut. Nabi ajar solat, senanglah kita nak ikut. Ini macam mana Nabi nak ajar solat kalau Nabi bukan manusia. Yang keempat, supaya manusia faham apa yang Rasul bagi tahu. Rupanya Rasul cakap kita kena solat. Rupanya Rasul cakap kita kena solat. Solat subuh tak pagi ni? Solat. Solat. Faham Solat apa? Solat subuh tak pagi tadi? Solat? Solat duha tak lagi? Solat. Bagus. Tak apa ingat ada 4 sebab. Now, dah habis salin dah? Dah Dah. Good. Soalan yang seterusnya. Belum, kejap. Tadi kenapa Allah tak hantar manusia dalam Rasul dalam haiwan? Soalan Ustaz yang kedua. Kenapa Allah tak hantar Rasul, malaikat yang jadi Rasul kat kita? Cepat. Siapa nak jawab? Ustaz. Ya, Darwish. Soalan Ustaz. Sabar. Bila buka Ustaz? Apa Darwish? Berapa hari sekolah nak buka Ustaz? Buka apa? 22 Julai sekolah buka. Bila nak sekolah buka? 22 hari bulan. Ya. Ustaz, Tak faham soalan Ustaz. Soalan Ustaz. Dengar betul-betul soalan Ustaz. Kan tadi Ustaz kata manusia apa? Allah hantar manusia yang jadi Rasul, bukan haiwan. Awak dah faham kan kenapa bukan haiwan? Sekarang kenapa Allah tak hantar Rasul dalam kalangan malaikat? Malaikat yang jadi Rasul kat kita. Kenapa? Sebab nanti tak sesiapa masuk neraka. Good. Ulfa kita nanti tak ada siapa masuk neraka. Bagus. Saya. Ya, no. Kenapa? Lepas no hadis Sebab kalau malaikat jadi Rasul, tak ada siapa nak buat tugas malaikat. Betul juga tu. Lagi. Hadis. Kalau tak ada malaikat, tak ada wahyu yang akan disampaikan.
Betul juga. Kepada Betul juga. Ustaz. Betul juga. Ya, Hadif, question jawapan. Sebab apa tu Allah tentukan malaikat tu macam pembantu dia lah. Jaga neraka syurga semua tu. Okey, So, bagus. Ustaz, Ya, Takif, kenapa? malaikat dia kita tak boleh nampak. Okey, bagus. Amira Sofia. Sebab kita tak mampu nak ikut. Bagus. Haikal, ada jawapan Haikal? Tak ada. Okey, jawapan yang pertama sekali adalah betul. Macam yang Hadi cakap, pertama sebab Allah tetapkan lah. Yang kedua disebabkan kita tak nampak malaikat ni. Macam mana nak ikut? Tak ke pelik tiba-tiba datang, wahai manusia, solatlah kamu. Sudah. Mana suara siapa tu? Lagi awak kata itu suara hantu pula. Bukan. Sebab itu bila malaikat, ingat malaikat adalah makhluk gaib. Yang itu malaikat ni kita tak nampak. Bila kita tak nampak malaikat, tiba-tiba ada satu suara. Manusia, janganlah kita mencuri. Kita pun dah garu kepala dah. Aduh, suara siapa pula tu? Nampak? Ingat? Sabar. Okey. Sebab itu, yang ketiga disebabkan kalaulah malaikat yang ajar kita solat, kita tak nampak. Malaikat kata ikut aku solat. Macam mana nak ikut? Tak nampak malaikat ni. Sebab itu Allah hantarkan manusia supaya kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh bercakap dengan Rasul. Kita boleh tanya kat Rasul, Rasul boleh jawab. Kalau tak faham, Rasul boleh tunjuk dekat kita. Sebab itu Allah hantarkan manusia dalam kalangan Allah hantarkan Rasul dalam kalangan manusia. Izzah, question. kita ni kalau kita nampak Nabi, kalau kita nampak malaikat pun, kan Ustaz kata muka malaikat ni menakutkan. Bila masa lah kata muka malaikat menakutkan? Ustaz pernah cakap tahun lepas. Muka malaikat menakutkan. Ustaz tak kata muka malaikat. Mesti awak ingat cerita Nabi terima wahyu dengan malaikat Jibril tu. Dia bukan menakutkan, Izzah. Bukan menakutkan. Nabi cuma terkejut sebab Nabi tak pernah tengok. Tak tahu. Nabi tak pernah tengok, tiba-tiba, apa benda ni? Nabi bukan menakutkan, jangan salah faham. Nabi bukan menakutkan, tapi Nabi tak pernah tengok. Itu yang Nabi terkejut. Ya? Okey, dah faham kenapa Nabi dalam kalangan manusia, supaya awak semua jelas. Okey. Sekarang kita akan pergi apa yang dimaksudkan dengan sifat harus. Ingat, bila Allah dah tetapkan manusia yang jadi Rasul, maksudnya ada sifat-sifat manusia yang ada pada Rasul. Ada sifat-sifat manusia. Ya, Amira Sofia. Saya tak habis salin lagi. Okey. Ingat, maksudnya ada sifat-sifat manusia yang ada pada seorang Rasul. Dan Rasul kan manusia. Okey, maksudnya dah Rasul tu kan manusia, mestilah ada sifat-sifat manusia pada Rasul tu. So apa sifat manusia? Itulah dinamakan sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul, iaitu sifat-sifat manusia yang ada pada seorang Rasul. Okey. Amira Sofia dah habis dah? Amira Sofia? Belum. Okey, Ustaz bagi masa lagi. Okey, sementara tunggu Amira Sofia, ada apa-apa soalan tak? Ada soalan? Kalau ada, tanya. Bla bla bla. Okey.
Okay Dan, habis dah? Dah. Okay, good. Belum. Okay. Okay, now. Belum? Okay, ni yang baca yang bawah ni je. Yang bawah ni saja. Okay, Dan? Belum? Belum. Okay, tak apa. Cuba saya tajuk. Okay. Oh. Okay, dah Dah habis dah? Apa? Dah. Okay, dah. Okay, Okay. Belum. Belum? Belum. Awak dekat nombor berapa dah, Sofia? Yang lain tu. Sekejap kita tunggu Amira Sofia habis tulis tu yang bawah ni. Atas ni dah tulis dah itu kan yang bawah tu. Okay, Dan? Amira Sofia dah? Belum. Amira dekat nombor berapa dah? Dah. Nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, last. Okey, Okey, kita sikit lagi. Nanti Ustaz akan terangkan apa itu sifat-sifat manusia. Kalau Ustaz terang ni mesti awak lah itu ke. Okey. Amira dah habis? Amira dah habis? Dan. Okey, Dan. Okey, next kita akan terangkan apa itu sifat Harul. Okey. Now, siapa boleh bagi tahu kat Ustaz apa sifat yang manusia ada? Apa sifat yang manusia ada? Okey, Haikal, apa sifat manusia? Pandai. Haikal nampak tadi okey, good. Ingat sifat Harul. Pertama makan. Ni contoh je sifat manusia ni makan. Maksudnya apa? Mana ada manusia tak makan? Adakah manusia tak makan? Adakah manusia tak makan? Kalau tak makan tak adalah badan awak tu. Badan awak semua sekarang tengah mengembang je tu. Ingat tengok Hadi pun tengah makan tu. Okey Okey, ingat sifat manusia yang pertama adalah makan. Nabi pun makan juga. Sebab Nabi kan manusia, sebab tu Nabi pun makan. Ada tak Nabi tak makan? Tak ada. Semua Nabi mesti makan. Sebab apa? Manusia perlu makan untuk dapatkan tenaga. Awak tahu tak? Apa makanan kegemaran Nabi? Siapa tahu? Apa makanan kegemaran Nabi? Tak tahu. Kurma. Ikan. Setakat yang Ustaz. Kurma. Okey. Mesti awak ingat kurma semua. Okey, awak tahu tak setakat yang Ustaz belajar, makanan kegemaran Rasulullah SAW adalah Kurma. daging kambing. Wow. Daging kambing. Nabi sangat suka makan kambing bahagian paha tu. Saya ingat Ustaz lah. Setakat yang Ustaz pernah belajar. Nabi Muhammad sangat suka makan kambing lah, daging kambing. Jadi Nabi Muhammad makan kambing setiap hari ke? Tak. Nak cakapnya Nabi Muhammad dia memang suka makan. Kalau ada daging kambing dia sangat Nabi Muhammad suka. Contoh macam awak lah, katakan Laila. Laila punya favorite food adalah nasi Arab. Tu favorite food dia. Bukan bermaksud setiap hari Laila makan nasi Arab. Tak. Tapi dia ada makanan yang dia paling suka. Ingat, Rasul yang pertama sifat manusia adalah makan. Mestilah kena makan. Kalau tak Nabi nak dapat tenaga daripada mana? Makan.
Yang kedua sifat manusia yang ada pada Rasul adalah tidur. Tidur. Manusia tak tidur. Mana ada manusia tak tidur? Contoh macam awak semalam. Ustaz, saya pun tidur juga Ustaz. Betul lah. Kalau awak tidur, Rasul pun tidur juga. Sebab apa? Sebab Rasul pun manusia. Dapat tenaga. Cuma yang membezakan dia, tidur Rasul dengan tidur kita, Nabi tidur awal, kita tidur lambat. Nabi lepas solat Isyak tu, Nabi tidur. Kita lepas habis main game baru tidur. Ya, Amira Sofia, question. Ada ke orang tak tidur sebab dia buat kerja ke? Sebab dia tak boleh tidur ke? Okey, bagus question Amira Sofia. Jawapan dia ada. Ada orang yang tak tidur. Kenapa dia tak tidur? Dia ada banyak sebab. Pertamanya Ustaz pernah jumpa orang dia tak tidur 3 hari. Sebab dia buat kerja. 3 hari tak tidur langsung. Dia buat kerja. Ustaz kata, biar betul. Dia kata dia tak tidur. Paling lama dia tak tidur 3 hari. Oh, tak boleh. Badan manusia kalau tak Mata dia tidur. hitam ke Ustaz? Ya? Mata dia hitam. Bukan cakap mata hitam dah. Bukan cakap mata panda dah. Mata, tak tahulah. Tapi memang dia punya, Ustaz kata biar betul. Dia kata, paling lama tak tidur. Macam kata, ingat manusia kena tidur. Yang kedua, ada satu penyakit namanya insomnia. Pernah dengar tak nama penyakit insomnia? Penyakit tu ejaan. Dia tidur. Penyakit insomnia tu ejaan dia macam ni. Ejaan dia macam ni. Insomnia. Insomnia ni adalah satu penyakit yang dia susah nak tidur. Dia pejam mata tak boleh. Kadang-kadang disebabkan penyakit insomnia ni dekat 3 hari dia tak tidur. Ustaz pernah cerita pasal tu. Apa? Ustaz pernah cerita pasal tu. Yang orang tu pergi masjid baru tidur. Bagus. Insomnia. Bagus. Ingat lagi awak bagus. Maksudnya dia tu adalah penyakit yang tak ada tidur. Tapi manusia kena tidur tak? Kena tidur. Kalau awak tak tidur, dia akan rasa badan akan rasa lemah. Okey, faham Okey. Apa lagi sifat manusia yang awak tahu? Ustaz. Ya. Kenapa kadang-kadang kita dah tidur pun kita masih lemah? Kenapa kita tidur pun kita rasa masih lemah? Dia ada banyak sebab. Yang pertama mungkin Betul. pandai tidur tak betul ataupun tidur tak cukup. Awak sepatutnya tidur 7 jam. Awak tidur 3 jam. Memanglah bangun-bangun rasa lemah. Yang kedua, dengar Kalau awak tak percaya cakap Ustaz, awak try. Yang kedua, sebelum awak tidur, awak makan. Betul tak Sasa? Sebelum awak tidur, awak makan. Makan, betul awak tidur. Bangun tu mesti awak akan rasa lemah. Awak akan rasa, ya Allah, mengantuknya. Katakanlah hadis Hadis dia makan KFC 10 ekor. Bukan 10 ketul dia makan KFC. Lepas tu terus dia tidur. Bangun pagi tu mesti badan dia akan rasa lemah. Kenapa? Sebab badan awak sepatutnya bila tidur, badan awak rehat. Tapi bila awak makan, perut awak pun nak rehat juga. Tiba-tiba bila awak tidur, awak makan. Bila yang perut nak rehatnya? Bangun-bangun pagi makan lagi, tidur lagi. Makan tidur. Itu yang last kali badan macam pau tu. Tahu pau, kuih pau. Tu badan macam. Okay, faham Makan tidur. Apa? Okay, faham Okay, yang seterusnya apa lagi sifat-sifat manusia yang lain iaitu adalah minum. Rasul pun minum. Mana? Apa? Minum dulu. Minum apa? Nabi pun minum. Nabi minum apa? Nabi macam-macam. Betul. Air zam-zam Nabi minum. Air telaga Nabi minum. Ingat? Air sirap tak tahulah Nabi ada ke tidak waktu tu air. Susu. Susu. Ya, susu. Nabi pernah minum susu, betul? Susu. Air madu. Madu Ustaz. Nanti Ustaz tak dengar. Okey, untuk pengetahuan awak, untuk pengetahuan awak,
Nabi pun minum daripada air. Air Nabi minum. Okay. Ustaz bagi satu info tambahan kepada awak. Listen carefully. Bila hari akhirat nanti, Rasul, ada orang pernah tanya Rasul. Ingat tak Ustaz pernah cerita, bila dekat hari akhirat nanti, Nabi Muhammad boleh tolong kita untuk selamatkan kita dengan siksaan. Contoh Nabi Muhammad akan doa, Ya Allah, selamatkanlah Haikal, Ya Allah. Ya Allah, kurangkanlah siksaan kepada Laila sebab dulu dia banyak selawat dekat aku. Contoh. Tapi bila orang tanya, wahai Rasulullah, bila hari akhirat nanti, dekat mana tempat yang kami nak cari engkau? Kan ramai orang pada akhirat kan ramai. So kami datang, bila kami nak minta tolong nanti, waktu tu hanya Allah saja yang akan berbuat. Waktu tu hanya Allah saja yang boleh hukum kita. Allah yang akan bagi reward kat kita. Tapi Nabi Muhammad saja yang boleh doa, Ya Allah bantulah umat aku. Nabi Muhammad saja yang boleh doa. Nabi-nabi lain tak boleh. Itu special dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kata, carilah aku dekat 3 tempat. Yang pertama dekat titian sirat. Titian sirat ni apa? Titian sirat ni yang awak kena jalan atas titi tu. Nama nanti saya akan ajar lagi lah. Titian sirat. Yang kedua, carilah aku di neraca mizan. Neraca mizan ni adalah tempat manusia timbang. Dosa ke pahala yang lagi banyak? Nabi Muhammad kata cari aku kat 3 tempat. Tempat yang pertama, cari aku dekat titian sirat. Titian sirat maksudnya cari aku sebab Nabi Muhammad nak tolong. Contohkan kita nak lalu tapi tak boleh, Nabi Muhammad akan tolong. Ya Allah bantulah umat aku ni. Contoh. Yang kedua, Nabi Muhammad kata carilah aku dekat tempat neraca mizan. Waktu tu kan pahala dengan dosa kita kena timbang. Katakan dosa kita banyak. Nabi Muhammad akan tolong kita. Nabi Muhammad akan berdoa dekat Allah. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad kata carilah aku di satu tempat namanya Telaga Kausar. Telaga Kausar ni apa? Nabi Muhammad bagi umat dia minum air daripada Telaga Kausar. Nampak? Nabi Muhammad bagi minum. Ingat bagi minum. Ingat minum adalah sifat manusia. So Nabi Muhammad, orang-orang yang terpilih saja boleh minum daripada Telaga Kausar. Yang Nabi Muhammad sendiri yang akan bagi minum dekat kita. So minum adalah sifat manusia. Nabi Muhammad minum tak? Minum. Makan tak? Makan. Tidur tak? Tidur. Apa lagi sifat manusia yang Ustaz tak sebut? Main game. Apa? Main game. Main game? Baik. Mana ada main game? Mandi sih. Mandi. Siapa sebut mandi tadi? Pandai. Mandi betul? Nabi Muhammad mandi tak? Mandi. Bagus. Apa lagi sifat manusia? Hadif. Apa lagi sifat manusia, Hadif? Yalah, mandi dekat mana? Apa Hadif? Berjalan. Bagus. Nabi berjalan. Bagus. Ustaz. Ya. Ustaz, macam mana Rasulullah nak mandi? Mana dia mandi? Adalah tempat dia mandi. Dekat dia punya tandas ke, dia punya toilet ke, mestilah ada. Ya, question. Apa ni? Manusia ada berapa banyak Nabi ada berapa banyak sifat? Nabi ada berapa banyak sifat? Ada 4 kan? Tapi ada lebih daripada, ada banyak. Banyak. Sifat manusia apa? Satu lagi sifat manusia mungkin yang awak terlepas pandang iaitu bila kita, Ustaz jawab, bila kita banyak buat kerja, kita akan rasa Lemah. Cuba fikir, kita dah ya Allah dah banyak buat pandai, kita akan rasa penat ataupun sakit. Sakit penat, kita akan rasa penat. Nabi pun rasa penat. Tired, Nabi kan rasa penat, ya Allah penatnya. Ada tak Nabi cerita Nabi rasa penat? Ada. Nabi rasa Nabi berehat dekat pokok. Nabi pernah berehat. Itu Nabi sebabkan Nabi penat. Ingat Nabi pun penat juga sebab Nabi manusia. Kemudian yang last sekali sebelum Ustaz proceed, iaitu sakit, sick. Nabi pun ada sakit.
Siapa pernah tahu Nabi apa yang sakit lama? Ada satu orang Nabi, dia ni sakit sangat lama. Yakub. Nabi? Yakub. Pandai. Nabi Menangis Yakub. lama sangat sampai mati di sana. Dia menangis lama, sedih. Sedih sifat manusia. Awak ingat tak ada Ustaz pernah cerita dekat awak? 1 tahun kesedihan yang 2 orang meninggal tu. Siapa ingat? Oh, tahu. Yang pertama Tahu. namanya Siti Khadijah. Yang kedua nama Abu Talib. Talib. Bagus. Kamu yang siapa tu? Sedih pun adalah sifat manusia. Okey, yang kedua tadi apa tadi? Sakit. Okey, sakit. Salah seorang nabi yang sakit namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ni dia sakit lama sangat. Sampailah Allah sembuhkan dia. Nabi Ayub. Nabi Yakub dia menangis sebab Nabi Yusuf kan hilang. Nabi Yusuf kan dia cakap Nabi Yusuf kena bunuh kan. Nabi Yakub menangis sampai katanya mata dia jadi kabur. Sebab dia menangis banyak sangat. Itulah sifat Rasul. Sifat Nabi ni dia ada rasa sedih, dia ada rasa marah, dia ada rasa sakit. Semua sebab manusia kan sakit. Nabi pun sakit juga. Dan kalau awak nak tahu, sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasul wafat, Rasulullah demam. Demam yang sangat panas. Okay, now. Tetapi bukan semua sifat manusia. Ya, Amira Sofia. Kan masa tu Yakub pernah cerita dekat Yusuf yang nanti dia akan jadi Nabi kan? Okay. Kan Ustaz kata dia tak boleh hide. Jadi dia beritahu lah abang-abang dia. Tapi Nabi Yakub suruh dia sorok. Tapi kan Ustaz kata tak boleh sorok. Good question Amira Sofia. Kan Ustaz pernah cerita bila Nabi Yusuf alaihi salam mimpi. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia mimpi bulan, matahari dan 11 bintang sujud dekat dia. So Nabi Yakub tahu. Dengar dia Rasulullah Kalau ikut tu Nabi Yakub tahu yang Nabi Yusuf ni ada kelebihan. Yang mana Nabi Yakub cakap jangan bagi tahu lagi. Bukan jangan bagi tahu terus. Jangan bagi buat masa sekarang, jangan bagi tahu lagi. Sebab nanti abang-abang awak semua dia akan buat something kepada awak. Okey, ingat yang pertama Nabi Yusuf bukan sembunyi terus. Nabi Yusuf tak bagi tahu lagi. Nabi Yakub sabar, jangan cerita lagi. Bukan Nabi Yakub suruh jangan cerita langsung. Nabi Yakub cakap sabar, jangan cerita lagi. Yang kedua, hide dekat sini bermaksud wahyu yang Allah bagi tahu dekat Rasul tak boleh sembunyi. Tapi Nabi dalam pada satu cerita lagi, Nabi Yusuf waktu tu Allah bagi ilham dekat dia boleh tafsir mimpi. Dia bagi tahu, dia tak sembunyi walaupun dalam penjara, kita akan ceritalah. Dalam penjara ada orang mimpi. Dia bagi tahu dekat Nabi Yusuf, wahai Nabi Yusuf, aku nampak aku ni setengah buat ini, aku tengah buat itu. Nabi Yusuf kata, okey, maksudnya awak akan dapat macam ni. Maksudnya awak akan dapat macam ni. Maksudnya maksud mimpi awak macam ni. Hide dekat sini bermaksud apa saja yang Allah bagi tahu dekat dia mesti bagi tahu. Sama ada cepat ataupun lambat. Dia tak boleh sembunyi terus. Kalau dalam kes Nabi Yusuf ni, Nabi Yakub suruh jangan bagi tahu lagi. Sabar dulu, jangan bagi tahu lagi. Bukan suruh sembunyikan terus. Sebab apa? Last kali kita tahu, adik-beradik Nabi Yusuf sendiri pergi minta maaf kepada dia. Okay. Yang last kali, ingat, bukan semua sifat manusia yang ada pada Rasul. Bukan semua. Rasul maksudnya Rasul tak boleh ada sifat ataupun penyakit yang membuatkan dia tu dilihat tak boleh jadi Rasul. That downgrade ni maksudnya menjatuhkan
dia sebagai seorang rasul. Rasul ni dia tak boleh ada sifat yang boleh membuatkan dia ni nampak teruk. Dia ni membuatkan dia ni nampak tak betul. Apa sifat tu? Iaitu yang pertama, crazy, gila. Ingat, manusia kan ada sifat gila. Kan ada manusia yang gila. Tetapi Rasul tak boleh gila. Ingat tadi kan Ustaz kata, Nabi kan manusia. So Nabi adalah sifat-sifat manusia. Betul. Tapi tak semua. Sebab apa? Tak semua sifat manusia ada pada Nabi sebab manusia kan gila. So Nabi gila tak? Nabi tak gila. Ada sifat-sifat manusia yang Nabi tak boleh ada. Pertama, gila. Gila. Nabi tak boleh ada gila. Okay. Yang kedua adalah doing maksiat. Maksiat. Manusia kan sifat dia kan dia buat maksiat. Contohnya maksiat, dia tengok cerita bukan-bukan. Dia tengok benda bukan-bukan. Kemudian dia cakap perkara yang bukan-bukan. Manusia kan banyak buat dosa. Tak buat maksiat ke Ustaz? Apa? Yang bukan. Ingat nabi-nabi semua tak boleh buat maksiat sebab dia orang nabi. Tapi sifat manusia kan buat maksiat. Maksiat ni adalah buat dosa. Sebab nabi kan dia tak buat dosa. Sebab itu sifat yang nabi ni memang ada sifat manusia. Sifat harus adalah sifat manusia. Tetapi dua sifat ni dia tak boleh ada. Pertama gila, kedua maksiat. Dia tak boleh ada sifat-sifat macam tu. Contoh sifat manusia lagi apa? Tipu. Tak boleh. Nabi tak boleh tipu. Okey, ada soalan lagi? Okey, ingat. Itu saja. Ada soalan? Tak. Amira Sofia question ke? Hilang Amira Sofia, tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, itu saja. Itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. Ustaz ulang. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar sifat harus untuk Nabi. Sifat harus kepada seorang Rasul. Ingat, sifat harus, itu apa maksud sifat harus? Sifat harus bermaksud sifat yang perlu ada, sifat yang ada kepada seorang manusia. Sebab Rasul kan manusia. Jadi mestilah dia ada sifat-sifat manusia. Apa sifat-sifat manusia? Yang pertama, makan. Rasul makan. Rasul pun makan juga. Rasul suka makan daging kambing. Rasul minum susu. Okay. Kemudian apa lagi? Tidur. Nabi pun tidur. Bukan manusia je tidur. Nabi pun tidur juga. Yang seterusnya minum. Nabi pun minum. Yang ketiga adalah sakit. Nabi ni pun sakit juga. Mati, pandai. Mandi. Mandi pun betul. Mati. Nabi Rasul wafat tak? Ya, Rasul pun wafat. Rasul pun mati. Bagus. Tired, penat. Nabi pun penat. Nabi pun penat juga. Okay, tapi bukan semua sifat manusia ada pada Nabi. Contoh, manusia gila. Ada yang gila. Nabi tak gila. Dan kemudian buat maksiat, buat dosa. Nabi tak buat dosa. Kemudian tipu. Nabi tak tipu. Okay, faham Sebab apa? Nabi tak boleh ada sifat yang menjatuhkan diri dia, yang menjatuhkan martabat diri dia sebagai seorang Rasul. Okey, dah habis dah. Ada soalan tak? Tak ada Okey, kalau tak ada. Apa? Gila. Okey. Kalau tak ada soalan, kita berhenti sampai setakat ini. Okey, that's all from me. Awak boleh berehat. Kalau ada apa-apa nanti awak boleh tanya dekat next kelas. Okay, okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.